definisi bagi kawain, ia dan kewangan Islam atau muamalat. Pertama sekali adalah kawain. Kawain berasal dari perkataan Arab yang bermaksud kaedah-kaedah, manakala fikih yang pula berasal dari perkataan fiqh. Fiqh adalah ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum syar'i praktikal yang diperolehi dari dalil secara terperinci. Seterusnya adalah kewangan Islam atau muamalat. Muamalat berasal dari perkataan amalah, yu'amilu muamalat, yang bermaksud perlakuan atau tindakan terhadap orang lain. Ia juga melibatkan hubungan di antara manusia dengan manusia, iaitu hablum minan nas. Seterusnya adalah kaedah-kaedah kubra. Kita ada 5 kaedah-kaedah yang besar. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha, yang kedua adalah la yazul bisyak, yang ketiga al-masyaqqah tajibu taysir, yang keempat adalah daruriyah, yang kelima adalah ada muhakkamah. Yang pertama adalah al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha bermaksud setiap perkara dinilai berdasarkan niat. Yang ni setiap perbuatan manusia sama ada bentuk ibadah, muamalah ataupun selainnya bergantung pada niat untuk mendapatkan ganjaran dan untuk diambil kira. Berdasarkan ayat tu, jelaslah yang sebenarnya apa-apa saja yang dilakukan oleh manusia adalah berdasarkan niat. Kalau kita niat untuk perkara yang baik, kita akan dapat ganjaran lah. Kalau kita berniat untuk perkara yang sebaiknya, maka akan dapat yang sebaliknya. Seterusnya ada dalil pensyariatan bagi al-umur maqasidiha, seperti yang kita boleh tengok, yang bermaksud dan sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu, dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Surah Al-Imran ayat 145. So pada ayat ni pun kita boleh nampak jelaslah, kalau kita minta dunia kita dapat dunia, kalau kita minta akhirat kita akan dapat dapat akhirat. Seterusnya adalah pengaplikasian bagi kaedah al-umur maqasidiha. Kita boleh nampak yang pertama, kami pilih bank at-tawarruf sebagai pengaplikasian yang pertama sebab asalnya bank at-tawarruf ni untuk pinjaman sebenarnya, bukan untuk pembelian, tapi kita guna niat jual beli untuk elakkan daripada berlakunya unsur-unsur riba dalam pinjaman lah bila kita kurangkan nanti. Bank beli komoditi dengan harga contohnya RM100,000. Okey, contoh beli rumah, macam rumah tu dia bank beli rumah dengan harga RM100,000. Lepas tu bank akan jual kepada pelanggan RM130,000. Okey, baki RM30,000 tu sebab market price dia dinaikkan untuk keuntungan bank lah. And then pelanggan dia akan lantik bank sebagai ejen untuk jual komoditi kepada broker B. Sekiranya bank sini akan jual terus kepada broker B, daripada broker A itu dia bagi kepada pelanggan dan terus kepada broker B lah. Kiranya bukan pelanggan yang uruskan sendiri. Dan rumah tu bank akan jual kepada broker B dengan harga yang pelanggan ni nak pinjam. Contohnya RM100,000 dia nak pinjam, so bank akan jual kepada broker B ni RM100,000. So pada situ bila broker B bagi RM100,000, so pelanggan ni akan dapatlah dia nak pinjam RM100,000, tapi pelanggan ni still kena bayar dekat bank RM130,000. So komoditi ni adalah barang, benda ataupun perkhidmatan apa-apa saja. Contoh yang kedua adalah jika seseorang berkata kepada rakannya, ambillah wang RM20 ini, dia akan menjadi hibah bila diniatkan derma, dan sekiranya tidak diniatkan demikian, dia akan menjadi hutang yang perlu dibayar balik. Maksudnya kalau kita bagi duit dekat orang tu, kita tak ada cakap apa-apa, so orang tu kena minta pengesahan daripada kita. Duit ni dia bagi untuk apa RM20 ni, sebagai hutang ke atau memang hadiah? Kalau memang hadiah, tak payah pulangkan lah. Tapi kalau dia kata dia bagi pinjam je, maksudnya kita kira sebagai hutang, kita kena pulangkan balik. So kiranya kita kena tahu niat pemberi tu dulu, kita kena buat clarification lah. Okey, keadaan kedua adalah al-yakin la yazul bisyak, yang bermaksud keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Okay, keyakinan tidak hilang dengan keraguan ni maksud dia sesuatu perkara yang kita dah yakin, lepas tu tiba-tiba datang pula keraguan tu, maka keraguan tersebut tak akan diambil kira lah. Dia akan diambil kira yang pertama tadi tu, yang keyakinan tu, sebab itu yang lebih utama. Tapi keyakinan tu pun ada beberapa peringkat jugalah. Contohnya peringkat pertama adalah al-yakin, lepas tu wala bahzan, yang ketiga azan, yang keempat syak, dan kelima waham. So ada peringkat-peringkat dia. Kalau sampai tahap zon, syak dan waham tu dah tak diambil kira lah. Dia punya keyakinan dia, kiranya benda tak akan dia akan dikategorikan sebagai syak. Dia dah tak ambil kira sebagai keraguan. Dia tak ambil kira sebagai keyakinan. Okay.
Seterusnya dalil pensyaratan bagi lelaki la yazil isya, yang bermaksud ingatlah sesungguhnya bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan bahawa mereka yang menyembah sesuatu yang lain Allah sebagai sekutunya, mereka tidak akan menurut sesuatu keyakinan. Mereka hanya menurut sangkaan semata-mata dan mereka hanyalah orang-orang yang sentiasa berdusta. Surah Yunus ayat 66. Pada ayat ini pun kita boleh nampak yang orang zaman dulu dia hanya menyembah apa yang mereka nampak sahaja. Dan apa yang mereka tak nampak, mereka tak menurut. So daripada situ kita nampak yang keyakinan tu sebenarnya sangat-sangat penting. Termasuk juga kalau masa kita beriman pada Allah tu, keyakinan tu sangat-sangat penting lah, supaya tak terkeluar daripada lintasan. Seterusnya kita akan masuk pada pengaplikasian bagi kaedah yang kedua. Yang pertama adalah jika diketahui terdapat sesuatu yang haram pada harta seseorang peniaga, tetapi tidak diketahui secara jelas salah satu daripada perkara-perkara berikut, iaitu bahagian harta yang haram dan juga jumlah bahagian yang haram. Contohnya kita masuk satu kedai ni, dia bercampur antara barangan yang halal dengan barangan yang haram. Jumlah bahagian yang haram pun kita tak tahu, bahagian mana pun kita tahu. So kita just beli barangan yang halal, memang kita yakin barangan yang halal, tapi still ada yang haram. Kiranya dari segi muamalah sahlah untuk kita beli barang kat kedai tu walaupun bercampur. Dan yang kedua adalah jika diketahui terdapat harta haram ataupun harta dirampas ataupun harta yang dicuri di sebuah kedai, namun demikian tidak dikenal pasti di bahagian mana. Okey, ini pun sama. Kalau macam kita tahu dekat kedai tu ada barang-barang yang haram, barang-barang yang orang curi, barang yang dirampas, tapi muamalah dia still masih sah untuk kita jual beli sebab kita tak pasti bahagian mana. So dari situ yang kita memerlukan keyakinan yang barang yang kita nak beli ni sah lah, maksudnya halal untuk kita beli dan untuk kita guna. So bagi meningkatkan ekonomi emak berdasarkan dua kaedah ni, yang pertama adalah bai' at-tawarruk. Bai' at-tawarruk ni dia dapat membantu untuk memudahkan urusan pinjaman melalui jual beli. Daripada situ bank nak elakkan unsur-unsur riba. Jadi disebabkan itu konsep bai' at-tawarruk ini dibuat. Dan benda ni untuk memudahkanlah kiranya supaya orang Islam dapat menggunakan kontrak ini, dan kalau masa dalam kesusahan boleh buat pinjaman lah, kiranya tak perlu kita buat pinjaman dengan alung yang mungkin mereka lagi memudaratkan sebenarnya. Yang kedua adalah keyakinan terhadap sesuatu perkara itu penting bagi menjamin adanya unsur-unsur gharar. Yang ni kalau masa kita nak beli barang dekat satu kedai ataupun apa-apa saja yang kita nak buat, keyakinan tu kena penting. Andai kata datang rasa ragu-ragu lepas tu, tapi mula-mula kita dah yakin, so kita akan ambil yang pertama tadi tu, yang keyakinan, kita tak akan ambil yang kedua. Tapi anda kata memang syak tu sangat-sangat tinggi, yang tu kita kena tinggalkan lah. Sebab bila syak tu dah tinggi, maksudnya kita punya keyakinan tadi dah hilang. Jadi kita kena ambil yang syak. Jadinya untuk meningkatkan ekonomi emak, kita sebagai umat Islam ni, kita kena yakinlah dengan apa-apa saja barang yang kita nak beli ataupun apa-apa saja yang kita nak buat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mentahkan kaedah ketiga, iaitu kesukaran membawa kemudahan. Okey, maksud kesukaran membawa kemudahan adalah setiap kesulitan dalam menjalankan perintah Allah, maka Islam akan beri jalan keluar dalam untuk setiap kesulitan yang kita hadapi itu. Jalan keluar tu bermaksud beri kelonggaran dalam setiap ibadat kita. Kesukaran bawa kemudahan adalah seperti yaridallahu bikumul yasra wa la yuridu bikumul usra. Bermaksud Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu untuk menanggung kesukaran. Yang kedua, wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraji. Bermaksud Allah tidak menjadikan kamu menanggung sesuatu kesusahan dan kepayahan. Ini bermaksud Allah tidak akan biarkan kita dalam kesusahan dan sentiasa ada jalan keluar dalam setiap kesusahan. Isu pertama yang kami ambil adalah kaedah zakat KWSP. Okey, pada tahun 2001, fatwa telah memutuskan dua pilihan. Yang pertama adalah apabila terima duit KWSP hendaklah menunggu setahun dan untuk cukup haul baru dikeluarkan zakat 2.5%. Yang kedua pula,
bila terima duit KWSP barulah terus mengeluarkan zakat sebanyak 25%. Jadi tidak perlu menunggu setahun disebabkan khawatir wang itu akan berkurang daripada segi nisab yang wajib dikenakan zakat. Okey, pilihan itu diberi disebabkan realiti semasa yang berlaku. Jadi untuk mengelakkan pemilik KWSP ini meninggalkan kewajipan zakat ini, Fatwa 2007 telah memutuskan bahawa pencarum KWSP digalakkan mengeluarkan zakat apabila terima wang KWSP. Jadi mereka tidak perlu tunggu cukup haul dan nisab. Okey, secara umum masyarakat lebih dalam tempoh itu masyarakat lebih suka untuk menggunakan kaedah kedua, iaitu lepas terima duit mereka akan terus bayar zakat. Jadi tidak perlu tunggulah setahun. Okey, wang KWSP ini dikirakan sebagai al-mal al-mustafad. Ini bermaksud hasil yang dapat daripada pekerjaan. Jadi bila hasil daripada pekerjaan ini, mereka haruslah wajib mengeluarkan zakat selepas cukup haul dan nisab. Okey, zakat KWSP termasuk dalam kategori harta zakat yang dikenakan syarat haul. Tapi majoriti fuqaha dia berpendapat boleh mengeluarkan zakat lebih awal daripada waktu sepatutnya, melainkan harta itu belum cukup nisab. Okey, dalam kitab Al-Amwal hasil daripada Abu Ubaid, dalam pembayaran ini sukar untuk masyarakat umum bayar zakat KWSP ikut tahun-tahun yang berlalu. Sebabnya apabila mereka ingin bayar zakat ikut tahun berlalu, mereka perlu mencari semula penyata yang lepas, dan takut timbul masalah malas dan mereka bertangguh, akhirnya tidak akan menjalankan kewajipan zakat terus. Disebabkan masyarakat lebih memilih kepada membayar selepas menerima wang KWSP, kaedah ini adalah lebih relevan ataupun lebih baik untuk digunakan, kerana tambahan pula lebih mudah dan berkesan dilaksanakan demi menanam kesedaran tentang kewajipan berzakat. Ini lebih baik daripada mereka terus meninggalkan kewajipan zakat tersebut. Okey, perkembangan teknologi telah menyumbang kemudahan kaedah untuk membayar zakat sesuai dengan prinsip Islam. Oleh itu, pada tahun 2011, Jawatankuasa Fatwa telah memutuskan bahawa bayar zakat fitrah menggunakan kaedah elektronik adalah harus untuk mengubah keputusan fatwa pada tahun 2002, iaitu bayar zakat guna MP7 ini untuk zakat harta sahaja, tidak termasuk zakat fitrah. Bayar zakat melalui sistem perbankan ini menepati syarat penyertaan niat sewaktu membayar. Ini adalah perkara yang disepakati oleh ulama, iaitu wajib berniat untuk mengeluarkan zakat. Jadi tidak sah zakat tanpa niat. Tapi pada masa kini bila menggunakan elektronik, pembayar yang ingin bayar zakat mestilah berniat jika semasa menekan komputer itu. Selain itu, pihak Maybank juga telah paparkan niat untuk masyarakat di skrin komputer. Jadi alasan niat ini tidak menjadi masalah. Kaedah fiqh ada menyebut Al-Kitabu kal-Khatab, bermaksud tulisan juga dianggap seperti niat. Jadi dengan kaedah ini menjadi lebih mudah kepada masyarakat untuk menggunakannya. Buktinya adalah statistik lembaga zakat yang mengutip zakat harta yang bernilai 3.17 juta berbanding 1.9 juta sahaja pada tahun 2006. Jadi tiada transaksi fizikal yang berlaku ini meningkatkan pengurusan zakat di Malaysia.
Jadi kaedah ini lebih relevan dengan keadaan sekarang, dengan kemajuan sains dan teknologi dan dengan keadaan masyarakat yang sekarang. Jadi ini dapat meraihkan prinsip qawaid fiqh yang ketiga, iaitu al-musyaqqah tajlibu taisir. Okey, saya akan sambung untuk kaedah keempat. Kaedah keempat dikenali sebagai ad-dararul yuzal. Okey, ad-dararul yuzal ni ataupun kaedah fiqh yang keempat ni juga disebut sebagai la darar wa la dirar. Ia bermaksud tidak ada mudarat dan tiada yang memudaratkan. Juga dikenal pasti sebagai ad-dararul yuzal, macam saya mula cakap tadi, iaitu bahaya mesti dihapuskan. Kaedah ini menyebutkan kemudaratan ataupun bahaya dalam kaedah ini bermaksud sesuatu perkara yang menjadi kesukaran bagi mencapai kepentingan asasi kehidupan manusia yang melibatkan agama, nyawa, keturunan, akal dan harta kena dihapuskan. Maksudnya apa-apa yang berkaitan dengan 5 benda ni, iaitu makhluk syariah ni, yang boleh memudaratkan atau membahayakan, kita kena elakkan. So dalam hal ni, kaedah ni sebenarnya menjelaskan bahawa setiap perkara tu kalau boleh mendatang bahaya ataupun boleh membawa kemudaratan, mesti dihapuskan. Kita tengok dalil pula. Okay, dalil yang mensyariatkan kaedah keempat ni ialah berdasarkan hadis daripada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang bermaksud Islam itu tidak boleh bahaya dan membahayakan. Okey, seterusnya kita akan tengok pengaplikasian bagi kaedah keempat ni. Yang pertama, penjualan harta secara al-ikhtikar oleh pemerintah demi mengelakkan kemudaratan dan menjaga kemaslahatan masyarakat. Okey, sebelum tu saya bagi tahu dulu, al-ikhtikar ni maksudnya monopoli. Maksudnya dekat situasi ni, pemerintah memonopoli barang-barang ataupun dibuat sekatan ataupun sekatan pengeluaran atau sekatan keuntungan, tapi untuk menjaga kemaslahatan masyarakat masa tu. Contohnya kerajaan sekat pembelian gula untuk pembeli. Contohnya minimum seorang boleh beli 2 je. Sebab apa? Sebab mungkin masa tu production gula tengah terhad. So kita nak pastikan production ataupun pengeluaran gula tu sentiasa ada di masa akan datang. So kerajaan pun sekat ataupun monopoli. Jadi ini termasuk dalam kaedah ad-dararul yuzal, iaitu bahaya mesti dihapuskan. Seterusnya ialah contoh rakat kongsi dalam perniagaan berhak untuk mendapatkan hak syufa'ah untuk mengelakkan kemudaratan. Okey, syufa'ah ni maksudnya harta perkongsian. Bila berlaku dalam satu organisasi berkongsi 2 atau 3 rakan kongsi yang sama dalam perniagaan, jadi setiap rakan kongsi itu mempunyai hak yang sama dalam pemilikan ataupun aset dalam perniagaan tu. Jadi dalam kaedah keempat, bahaya mesti dihapuskan ni, maksudnya setiap orang tu perlu ditentukan harta mereka berapa banyak, maksudnya berapa persen, supaya nak elakkan kemudaratan. Mana tahu mungkin berlaku kematian, jadi salah seorang kongsi tu terpaksa quit daripada perniagaan tu. Jadinya mereka pun perlu mendapatkan hak pemilikan ataupun harta syufa'ah tu sendiri. Jadi melalui kaedah keempat ni ditekankan bahawa bahaya tu mesti dimudaratkan, iaitu kita kena prepare awal-awal dalam rangka kongsi tu berapa banyak aset yang dia ada, supaya bila berlaku apa-apa nanti dekat dalam perniagaan, setiap rangka kongsi tu tahu pembahagian harta masing-masing. Dan contoh yang ketiga dalam kaedah keempat ni, kita tengok membatalkan kontrak sewaan ijarah kerana mendapati jiran seorang pencuri untuk mengelakkan kemudaratan dan bahaya. Okey, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, di mana kalau kita dah ikat satu ikatan kontrak ijarah ataupun sewaan, tapi kita dapat tahu rupanya jiran kita tu seorang pencuri, jadi kita nak buat apa? Kita boleh batalkan kontrak tu sebagai salah satu cara untuk mengelakkan bahaya. Melalui kaedah keempat ni lah, bahaya mesti dihapuskan. Jadi kalau kita nak batalkan kontrak ijarah tu atau sewaan tu sebab kita nak mengelakkan kemudaratan, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita akan tengok kaedah kelima, iaitu al-'adah muhakkamah. Al-'adah muhakkamah ni ialah adat ataupun uruf dijadikan sebagai penentu hukum. Adat atau yang disebut sebagai uruf ni ialah satu perkara yang dilakukan oleh satu masyarakat secara berulang-ulang sehingga menjadi suatu tradisi. Sebab kaedah adat tu diambil daripada sesuatu yang macam kembali, macam benda tu sentiasa berlaku, berulang-ulang lah macam tu kan.
Adat boleh didefinisikan sebagai peraturan yang sudah diamalkan turun-temurun sejak dahulu kala dalam sesuatu masyarakat sehingga merupakan hukum dan peraturan yang harus dipatuhi. Maksudnya kat sini, bila satu adat tu boleh diterima dalam satu masyarakat, kita boleh ambil dia sebagai satu penentu hukum juga. Okey, menurut Al-Jaryani ialah adat tu satu keadaan yang dilakukan secara berterusan oleh orang ramai secara rasional serta dilakukan berulang kali. Dan menurut Al-Burnu, kaedah kelima ni, Al-Adatul Muhakamah, bermaksud adat atau kebiasaan dalam satu masyarakat yang tak bertentangan dengan nas dan syarak boleh diambil kira dalam penentuan hukum syarak. Maksudnya, bila satu adat atau perkara tu dah menjadi kebiasaan satu masyarakat selagi mana tak bertentangan dengan syarak, kita boleh ambil dia sebagai satu penentu hukum. Okey, dalilnya berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 233 yang bermaksud, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Okey, maksud perkataan ma'ruf dekat dalam ayat ni menunjukkan perlakuan tu dikembalikan balik dekat uruf satu masyarakat. Contohnya, kalau satu uruf masyarakat tu contohnya lah, kalau bagi makan isteri 5 kali sehari, so uruf dia kena ikut macam tu. Maksudnya berdasarkan daripada Al-Adatul Muhakamah ni, daripada dalil ni menunjukkan perkataan ma'ruf tu lah. Kata ma'ruf tu macam buat baik tu macam mana, sebab setiap tempat tak sama. Kalau contoh macam dekat negara Malaysia, kalau nak cakap pasal kewajipan isteri, contohnya kita biasa makan nasi, ayam macam tu lah. Kalau dekat negara lain, contoh mungkin makan macam bijirin. So tanggungjawab tak sama. Macam tu juga dekat dalam kaedah ni menunjukkan adat tu menjadi hukum sebab macam tu lah. Sebab kebiasaan satu masyarakat tu tak sama. Okay, seterusnya kita tengok pengaplikasian bagi kaedah kelima ini. Okey, yang pertama kita tengok konsep harta menurut adat. Okey, kalau menurut Islam, harta tu adalah satu benda yang diiktiraf, boleh dimanfaatkan dan sah menurut syariat. Ada juga beberapa benda yang tak sah ada juga beberapa harta yang tak diiktiraf seperti arak, bangkai dan najis. Tapi sebabkan kita punya teknologi sekarang semakin berkembang dan orang boleh inovasikan najis tu jadi baja. Jadi ada setengah masyarakat yang menganggap macam benda ni boleh jadi manfaat, boleh dijual belikan. Jadi benda tu pun diiktiraf sebagai harta. Berbanding kalau ada masyarakat anggap benda tu bukan manfaat, jadi itu adat masyarakat tu. Kat situ yang menunjukkan konsep harta menurut adat tu boleh jadikan hukum. Okey, yang kedua sirah. Fuqaha seperti An-Nawawi mengharuskan urus niaga yang dijalankan tanpa sirah atau dikenali sebagai jual beli tanpa sirah ijab dan kabul. Ini dinamakan dengan bai' al-mu'atah. Kalau dia menjadi adat dekat satu tempat masyarakat tu, maksudnya macam ni tau. Kalau jadi satu kebiasaan dekat tempat atau masyarakat tu jual beli tanpa ada akad, saya jual dan saya beli, benda tu pun dikira sah. Contohnya jual beli tu diiktiraf kalau kita macam sekadar angguk ataupun melalui tulisan, ataupun zaman sekarang kan semakin canggih, kita jual beli secara online, kita menaip untuk macam membuktikan transaksi jual beli tu kita tengah buat transaksi jual beli tu. Jadi tanpa ada akad sirah pun diiktiraf sebagai jual beli itu sah menurut adat. Seterusnya bai' al-urbun. Bai' al-urbun ni atau pembayaran deposit dalam jual beli. Menurut majoriti sarjana silam, bai' al-urbun ni sebenarnya haram sebab terdapat unsur gharar dekat dalam urus niaga yang melibatkan bai' al-urbun tu. Tapi adat kita, adat kebiasaan masyarakat kita mengiktiraf bai' al-urbun tu. Bai' al-urbun tu macam ni. Kita bayar deposit dan biasanya deposit tu dipulangkan balik lah. Cuma bai' al-urbun ni diiktiraf dekat masyarakat kita sebab kita nak menunjukkan keseriusan kita dalam bermuamalat tu. Maksudnya bila kita berurus niaga, kita bagi deposit, kita nak bagi tahu yang saya betul-betul nak beli barang ni atau saya betul-betul nak tempah benda ni. Macam tu lah, sebab tu berlakunya deposit dekat dalam masyarakat kita. Dan benda tu tak salah, walaupun sebelum ni ulama mengatakan bahawa benda tu sebenarnya haram sebab ada unsur gharar lah, satu kerugian lah. Macam kenapa kita nak berurus niaga, kenapa kita nak bayar sedangkan kita belum mula apa-apa urus niaga lagi atau memerlukan apa-apa transaksi atau kontrak lagi. Okey, yang seterusnya ialah bai' salam. Bai' salam ni ialah jual beli tempahan.
Dalam hal ni, para sarjana berpendapat bahawa uruf berperanan sama ada barang tu perlu wujud semasa akad ataupun tidak. Sekiranya wujud sebarang keraguan, maka urus niaga yang dilakukan tak sah. Uruf dan kebiasaan juga menentukan sama ada barang tu boleh wujud atau tak semasa ditempah. Okey, maksudnya macam ni tau. Kalau menurut kebiasaan adat kita, kalau kita buat jual beli tempahan, assalam, kita boleh dapatkan barang tu di masa akan datang. So benda tu tak ada masalah sebab dia jadi kebiasaan kita dan persetujuan di antara pembeli dengan penjual. Tapi kalau kita tahu dalam adat masyarakat tu, kalau kita berurus niaga secara macam tu, memang orang tu tak boleh percayai atau masyarakat tak boleh percayai, so benda tu tak diiktiraf sebagai adat lah. Sebab dekat masyarakat tu sendiri tak boleh amalkan adat kebiasaan masyarakat lain. Macam tu kalau kita dah biasa, masyarakat lain tak biasa buat macam tu, dia jadi hukum dia tak sama lah. Kita diharuskan, mereka tak diharuskan. Tapi dengan syarat kita dapat pastikan, sama ada kita sebagai pembeli atau penjual lah, dapat pastikan benda yang ditempah tu boleh ada dekat masa depan nanti, atau boleh ada di kemudian nanti. Macam memang boleh dapat lah barang tu. So jual beli bai assalam dikira sah menurut kaedah kelima ni. Yang seterusnya ialah bai al-wafa. Bai al-wafa ni ialah akad jaminan yang dilaksanakan dalam bentuk jual beli. Dalam akad ni, kedua-dua pihak yang merakap punya hak untuk memperoleh kembali tukaran masing-masing. Okey, maksud dekat dalam, maksudnya bai al-wafa ni macam ni. Kita sebagai penjual dengan pembeli, kita sama-sama bersetuju kalau ada apa-apa berlaku, ada sesuatu benda yang berlaku yang menyebabkan kita nak balik barang tu, kita boleh tuntut balik. Dia macam arahnu lah, cuma konsep arahnu kita memang gadai untuk dapatkan pinjaman. Tapi kalau untuk bai al-wafa, kita tak gadai, kita buat jual beli. Cuma mungkin kita rasa macam lepas transaksi jual beli tu berlaku, kita nak balik barang tu. Tapi dalam bai al-wafa ni dua-dua bersetuju. Benda ni tak berlaku dalam masyarakat Malaysia, saya rasa. Cuma benda ni ada disebutkan dekat dalam jurnal yang kita orang kaji. So bai al-wafa tu dikira sah dekat dalam jual beli kalau dua-dua tu memang nak laksanakan lah, berdasarkan uruf masyarakat tu. Yang seterusnya ialah penentuan bayaran zakat fitrah. Okey, jawatan kuasa yang terlibat dalam memutuskan ketentuan kadar harga zakat telah menggunakan kaedah fiqh ni, iaitu al-adatul muhakamah, iaitu adat yang menjadi penentu hukum syarak. Oleh kerana macam kat Malaysia, beras merupakan makanan asasi dekat Malaysia yang kita pakai. Jadi beras tu menjadi kali ukur untuk macam amount berapa banyak kita nak bayar zakat. Sebenarnya macam ni tau untuk kaedah yang pembayaran zakat fitrah ni. Menurut jurnal yang saya baca, dia cerita macam ni, sebab kat Malaysia memang makanan asasi kita ialah beras, tapi kita ada banyak beras yang berbeza, basmati, national, rambutan macam tu kan. Jadi dekat situ berbeza harga dah. Sedangkan Nabi kata kalau untuk kadar zakat satu sak gandum macam tu lah. Tapi kan kalau ikut uruf kita guna makanan asasi kita beras, tapi harga beras pun tak sama. Jadi berdasarkan kajian tu, ni kajian dekat Selangor, mereka buat kajian, tengok purata masyarakat makan yang beras yang macam mana, jenis beras tu dan harga dia, baru dia orang tentukan kadar zakat tu. So dalam situasi ni kita nampak lah jawatan kuasa yang terlibat untuk tentukan kadar zakat ni pun dia orang menggunakan adat sebagai hukum, iaitu kaedah kelima dalam kawan fiqh ni, untuk tentukan kadar zakat dekat negeri Selangor tu sendiri macam mana. Yang seterusnya ialah penetapan harga zakat padi. Okey, sekiranya tanaman berkenaan menggunakan sistem pengairan menerusi sumber alam seperti air hujan, parit ataupun kemudahan air, sama sedia ada yang lain, maka zakat perlu dikeluarkan 100% daripada hasil. Tapi kalau dia guna macam tenaga kerja yang banyak, macam manusia tu sendiri yang kena angkat air tu, so kena bayar zakat tu 5% je. Maksud dia macam ni tau. Okay, maksudnya penetapan harga zakat padi tu, kenapa kita sebut sebagai uruf masyarakat? Sebab kalau uruf masyarakat tu menggunakan teknologi yang biasa untuk
ambil sumber air untuk tanam, sebab sekarang kan teknologi bercanggih. Kita boleh tanam secara tabur atau tanam secara mesin. Kalau air pun kita boleh ada salinan sendiri atau kita boleh ambil air sendiri daripada parit sebelah pun boleh. Dia ada cara dia lah. Jadi kalau kita guna teknologi macam tu, berdasarkan jurnal yang saya baca ni, mereka kata kadar zakat yang ditentukan adalah 10% berbanding kalau uruf atau masyarakat tu dia menanam padi menggunakan kaedah yang lebih banyak, iaitu tenaga manusia. Manusia tu yang kena angkat air, ataupun kalau dia tanam padi tu mungkin secara tradisional lah, tanam secara biasa. Jadi dekat situ bila menggunakan tenaga manusia yang banyak, kadar zakat padi tu jadi 5% sahaja. Benda tu ditentukan berdasarkan uruf masyarakat tu lah. Tengoklah masyarakat kita guna mana. Macam yang ni pun, jurnal ni pun saya baca daripada kajian dekat Selangor juga. So mereka mendapati dekat Selangor ada orang yang dah guna teknologi moden, ada yang masih guna teknologi tradisional. Jadi bergantung kepada masing-masing lah. Misalnya siapa yang guna teknologi moden, mereka perlu bayar zakat sebanyak 10%. Tapi siapa yang guna tradisional atau lebih tenaga manusia, terutama macam nak angkat air tu, itu kena guna yang tu kadar bayar zakatnya adalah sebanyak 5%. Dua-dua ni ditentukan berdasarkan adat. Itu yang merujuk kepada kaedah ni lah, kaedah kelima, iaitu adat tu jadikan sebagai hukum. Okey, berdasarkan daripada pengaplikasian kaedah fiqh menurut kewangan Islam yang dibincangkan tadi, macam ni kalau kita nak tengok benda tu boleh meningkatkan ekonomi rumah. Okey, saya akan huraikan sikit. Antaranya macam sirah. Bila berlakunya macam dalam adat tu tak perlukan ada sirah ataupun akad secara langsung, benda tu dah boleh memudahkan transaksi jual beli tu dijalankan. Jadi bila transaksi mudah dijalankan, pasaran ekonomi pun boleh menjadi semakin luas. Dan kita kurang tenaga manusia. Contohnya macam vending machine ataupun kita sebut sebagai mesin gedegang. Tak ada akad pun kan, kita berjual beli dengan mesin. Benda tu memudahkan pasaran ekonomi atau memudahkan kita sendiri nak jual beli. Seterusnya kita tengok kalau melalui akad al-urbun. Okey, al-urbun ni macam kita tengok tadi, deposit. Apa kelebihan bila deposit tu diiktiraf sebagai transaksi jual beli yang disahkan lah berdasarkan adat tadi kan. Sebab kalau kita tengok poin yang saya terangkan, iaitu menjamin keseriusan pembeli untuk berus niaga dan mengelakkan penyelungan. Maksudnya itulah bila kita melakukan deposit dalam urusan jual beli, nampak jual beli ataupun transaksi tu lebih serius untuk dijalankan. Sebab tak adalah macam kita rasa orang main-main nak berurus niaga dengan kita. Yang seterusnya bai' as-salam. Bai' as-salam ni jual beli tempahan tadi kan. Jual beli tempahan tu bila dah dominan ataupun dah biasa dalam masyarakat, sebenarnya benda tu boleh menyebabkan pengeluaran kita menjadi lebih bagus. Maksud saya sebab macam poin tu kan yang kedua, lebih banyak pengeluaran produk dijalankan dengan mudah. Pengeluaran terkawal, tak berlaku pembaziran. Sebab bila jual beli tu ditempah, kita tempah barang dulu berapa banyak kita nak, kita tak ada berlaku macam pembaziran, terlebih pengeluaran ataupun terkurang, sebab kita tahu dah berapa banyak amount yang customer kita nak. Jadi pengeluaran tu akan jadi semakin terkawal lah, tak ada pembaziran ataupun pengurangan. Yang seterusnya ialah bai' al-wafa'. Bai' al-wafa' ni jaminan terhadap tuntutan barang. Macam mana benda tu boleh tinggalkan ekonomi rumah? Sebab peniaga dengan pembeli sama-sama ada kesepakatan dan persetujuan. Contohnya mungkin dia dah jual, lepas tu dia rasa nak balik, ataupun pembeli dah beli, lepas tu dia nak cancelkan balik. Kat situ sebenarnya ada kesepakatan lah di antara penjual dengan pembeli. Okey, yang terakhir kita akan tengok pembayaran zakat. Pembayaran zakat ni saya nak relate balik dengan kaedah yang ketiga tadi, al-masyaqqah tajlibu taysir, iaitu kesusahan bawa kemudahan. Masyarakat mudah buat pembayaran zakat dan dana zakat dapat disumbangkan terus kepada yang memerlukan. Maksudnya macam ni, dalam kaedah al-masyaqqah tajlibu taysir tadi, bila dana zakat tu kita boleh, bila pembayaran zakat tu kita boleh buat secara online, sebenarnya benda tu dah memudahkan kita sendiri. Sebab mungkin kita sibuk ataupun tak sempat. Jadi bila kita buat secara online, benda tu lebih menjimatkan masa. Dan bila kita sumbangkan zakat tu secara cepat ataupun kita terus ke orang yang memerlukan, orang yang berhak untuk dapat dana zakat tu, kita boleh sumbangkan dana tu terus dekat orang yang memerlukan tu. Dan dia orang boleh gunakan mungkin untuk sara hidup dia orang ataupun untuk tingkat
meningkatkan kualiti hidup diorang ataupun taraf hidup diorang sendiri. Okay, sebagai kesimpulan, kesemua kaedah ini penting dalam kehidupan manusia. Yang pertama tadi al-umur bil maqasidha, al-lakin la yazul bisyak, al-masyaqqat bil taysir, darurul yuzal dengan ada muhakamah. Semua ini pentinglah dalam kehidupan seharian manusia. Dan kemajuan teknologi dan perkembangan penguasaan kewangan yang melibatkan kewangan Islam menjadikan penelitian hukum berdasarkan kaedah ini diperlukanlah. Sekiranya macam disebabkan kemajuan teknologi sekarang yang makin moden, so daripada situ yang kita perlukan kaedah hukum fiqh ni, manakala zaman Rasulullah memang tak ada. Seterusnya, kemajuan ekonomi sangat membantu kita untuk menjalankan penguasaan kewangan dengan baik, sama ada dalam perbankan, kewangan atau ekonomi seperti cashless, instant transfer and forex lah. Macam sekarang, disebabkan kemajuan teknologi dari segi ekonomi pun meningkat, kita dah ada instant transfer, cashless yang lagi mudah. Dan kita ada juga forex ataupun bitcoin yang memang good rezeki mutual. Tapi untuk forex dan bitcoin ni kami tak terangkan sebab dia agak berat, jadi kami just ambil yang agak ringan sikit untuk dibentangkan. Okay, seterusnya ialah apa-apa sahaja yang timbul setelah wujudnya kemajuan dan perkembangan ini akan memberi kesan yang tidak baik kepada masyarakat dan aspek keagamaan terutamanya. Jadi apa-apa je yang timbul sebenarnya ada pro and cons dia, ada yang baik, ada yang tak baik. Lebihnya agak memberi kesan lah. Contohnya macam even kontrak masih ada lagi ada ulama yang setuju, ada ulama yang tak setuju lah untuk kita buat kontrak tu. Contoh macam bayar salam, macam tu lah. Seterusnya adalah pengurusan kewangan yang baik dapat membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Oleh itu, pengaplikasian kaedah fiqh membantu dalam menentukan hukum tertentu yang berkaitan dengan isu dan pengurusan kewangan semasa. Zaman sekarang ini disebabkan inflasi, kita ada masalah ringgit yang jatuh. Jadi kita kena uruskan kewangan dengan baiklah supaya dapat tingkatkan ekonomi masyarakat Islam itu sendiri. Dan kita juga kena sokong untuk pembelian barangan yang dikeluarkan oleh orang Islam lah. Seterusnya, dalam pada masa yang sama, setiap bahaya atau kemudaratan yang berlaku perlu dihapuskan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat dan membangun sebuah ekonomi yang maju. Dia berdasarkan ada mahkamah tadi, berdasarkan Lailatul Rizal. Ini penting sebab masa zaman dulu tak ada penggunaan kereta, jadi tak ada istilah aksiden langgar jam lampu ataupun sebagainya. Jadi sekarang ni dah ada banyak kemungkinan kemudaratan yang berlaku. Jadi apa-apa saja undang-undang yang dijalankan ataupun dibuat adalah selaras untuk elakkan kemudaratan. Setakat ini terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan boleh bagi tahulah dalam WhatsApp pun tak apa. InsyaAllah kami akan jawab dalam WhatsApp.